Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bishrah li sadri wa yassir li amri wa halul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna mimma jahilna wa dhakkirna mimma nasina. Allahumma faqihna fid din wa qur rabbi zidni 'ilma. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq al-khatim lima sabaq nasirul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Alhamdulillah, summa alhamdulillah. Tuan-tuan, perempuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selamanya, marilah sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah taufik, hidayah, inayah daripada Allah, pada malam ni sekali lagi dapat kita hadir ke rumah Allah, dapat kita menunaikan salat fardu maghrib. Kemudian dapat sama-sama kita duduk di dalam majlis ilmu untuk kita menyambung kuliah bulanan kita. Alhamdulillah, kita dah baru saja menyambut Hari Raya Aidul Adha, yang mana alhamdulillah ayah saya pada tahun ni menunaikan ibadah haji. Dia balik ni panggil haji. Dan juga kepada semualah yang pergi menjadi duyufur rahman, moga-moga mendapat haji mabrur dan juga makbul. Makbul tu maknanya diterima di sisi Allah Subhanahu taala. Jadi kepada tuan-tuan yang berpuasa di bulan Zulhijjah ni, masya-Allah, tabarakallah, moga-moga ibadah puasa itu diterima di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita terus menyambung kuliah bulanan kita. Bagi yang ada kitab, pada muka surat 355, yang di tengah itu kan, ke yang di atas tengah ni. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darin amin. Kita masih lagi bicarakan iaitu seruan Allah Subhanahu wa taala tentang siapakah yang wajib ditaati. Kita sebagai hamba Allah taala ni, kita ni nak taat kepada siapa? Sudah pastilah yang pertama, ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhalladzina amanu atii'ullah. Pertama, Allah. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala. Kemudian wa atii'ur rasuli, kemudian taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ulil amri minkum, kemudian kepada ulil amri, orang-orang yang berkuasa dalam kalangan kamu. Jadi tuan-tuan, dalam hidup kita, kalau kita taat kepada Allah, maka Allah akan redha kepada kita. Cuma kita diuji oleh Allah Ta'ala bila mana kita ini akan taat selain daripada Allah. Taat kepada siapa? Kepada pemerintah, taat kepada majikan, taat kepada undang-undang dan sebagainya lah. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, pada malam ni kita sambung lagi tuan-tuan pembincangannya, tafsirannya, keterangan. Baik, Allah SWT berfirman, "Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah." Siapa yang taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah Ta'ala. Mana tuan-tuan, bagaimana cara kita ni
untuk kita melaksanakan ibadah ataupun mengabdikan diri kepada Allah, iaitu dengan kita taat kepada Nabi SAW, iaitu mengikut ajaran yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam ayat yang lain Allah Taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah wahai Nabi SAW, in kuntum, jika kamu tuhibbunallah, cinta kepada Allah Taala, fattabi'uni, maka ikutilah aku. Ikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu banyak hadis-hadis Nabi SAW. Ada sabdaan Nabi SAW yang berupa perintah, suruhan. Ada yang berupa larangan, suruhan, larangan, tegahan. Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh. Allah Taala berfirman, wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, fakhudhu, maka kamu taat, kamu laksanakan. Wa ma nahakum anhu fantahu, apa yang ditegah, kamu ditegah daripada melakukannya, fantahu, tinggalkan, jauhkan, jangan buat. Maka tuan-tuan, dalam hidup kita, kalau kita taat kepada Nabi SAW, bermakna kita taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kuliah-kuliah sebelum raya itu saya dah sebut tentang bagaimana untuk kita kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kerana ada segelintir, bukan semua, adalah beberapa yang mengatakan, yang memperlekehkan ataupun meremehkan para alim ulama. Bila dia sebut tentang Quran hadis, maka dia kata jangan ikut yang pelik-pelik, jangan ikut yang adalah sindiran-sindiran dia itu. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, maka tak boleh tuan-tuan kita memperlekeh, meremehkan para alim ulama. Betul, alim ulama ni bukan maksum. Mungkin kalau ulama-ulama yang ada hari ni, kalau ulama tu tuan-tuan, para imam mazhab ataupun imam-imam yang terdahulu daripada kita, Allah redha kepada mereka, beraninya mengatakan mungkin imam tersebut tersilap, terlupa dan sebagainya. Wal'iyadhu billahi min zalik. Kerana terlalu pandai sangat, banyak sangat sijil, macam-macam dalam kepala dia tuan-tuan, sehingga berani dia mengatakan ulama-ulama terdahulu ada tersalah, tersilap. Hati-hati. Kadang-kadang tuan-tuan dia lupa. Dia lupa tuan-tuan nak cermin diri dia, siapa diri dia. Wal'iyadhu billahi min zalik. Baik, ala kulli hal tuan-tuan, kita nak faham bahawa kembali kepada Quran dan juga hadis Nabi SAW, dan juga ijma' ulama, ijma' ulama dan juga qiyas. Itu kena faham. Jangan berhenti hanya Quran hadis saja, tak boleh. Mesti ada ijma' ulama. Bila mana dia hanya dua saja, Quran hadis, maka dia akan meremehkan ulama, dia akan memperlekehkan ulama. Wal'iyadu billahi min dzalik. Kalau dia tak ada niat apa-apa, dia hanya nak membincangkan tentang ilmu yang dia rasa dia semua bidang dia boleh sentuh, okeylah, bidang ilmu okey, tak apalah. Nak mencari yang mana yang asah, yang paling sahih, yang mana yang palsu, yang mana, okeylah. Tapi kalau ada terlintas, terdetik di hati dia untuk mengatakan bahawa, meremehkan, merendahkan ulama-ulama, maka bertaubatlah pada Allah SWT. Kadang-kadang dia tak sedar, dia rasa dia lah yang paling betul, kerana sentiasa mencari yang sahih. Yang lain-lain tak sahih. Kalau dia mencari yang sahih, okey, tak apa. Tapi kalau ada terdetik di hati dia, mungkin dia rasa dia yang paling alim, mungkin dia rasa dia yang paling
sahih dan sebagainya, guru-guru dia yang paling sahih, maka tuan-tuan dia kena istighfar. Kerana tuan-tuan dia telah ditipu oleh syaitan. Baca kitab tasawuf tuan-tuan, bagaimana Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, pada awal dia, permulaan kitabnya, dia akan maknanya dia serius dalam membetulkan niat terlebih dahulu. Tasihihun niyah, perbetul niat. Kadang-kadang niat pada awalnya betul, pada pertengahannya dia niat lain lah, betul di pertengahan. Kemudian pertengahan dah betul niat, akhirnya terpesong ke lain pula niat dia, berubah pula. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jadi mudah kita faham tuan-tuan, Islam ni kembali kepada Allah Ta'ala. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah, kembali kepada Allah dan juga kepada Rasul. Itu maksud dia apa tuan-tuan? Farudduhu ila Allahi war Rasul, maknanya jangan dilupakan ijma' ulama' dan juga qiyas. Baik. Wa man tawalla fama arsalnaka 'alaihim hafidha, maka sesungguhnya dia telah taat kepada Allah, dan sesiapa yang berpaling ingkar, maka janganlah engkau berduka cita wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, siapa yang ingkar? Nabi SAW ni diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, membawa risalah. Allah wahyukan kepada Nabi SAW, turunkan Al-Quran. Maka Nabi SAW menyampaikan tabligh, nadhiran wa basyira, peringatan dan juga berita gembira. Sampaikan. Siapa yang ingkar, wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafidha, janganlah engkau duka cita wahai Nabi SAW, kerana kami tidak mengutusmu untuk menjadi pengawal yang memelihara mereka dari melakukan kesalahan. Nabi SAW ni tuan-tuan, dia ada satu sifat. Bila mana dia seru manusia, dia dakwah, dia nak seluruh manusia beriman kepada Allah. Itu sifat dia, hati dia, jiwa dia yang besar. Berbeza dengan kita tuan-tuan. Sekali kita ajak orang, orang tu menjawab, orang tu hina kita, kita tak ajak dah. Sekali cukuplah. Sekali cukup, dia menjawab dah cukup. Jadi kita macam tu kan, malah timbul kebencian pula dalam hati kita. Berbeza dengan Nabi SAW. Bila mana para sahabat kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, engkau ni kalau berdoa pasti Allah kabulkan. Dalam peperangan ataupun pergi berdakwah di Taif, doa aja Allah akan makbulkan, binasakan, hancurkan umat tersebut. Nabi SAW kata, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Moga-moga Allah berikan hidayah, kerana mereka tidak mengetahui. Ini tuan-tuan sifat baginda Nabi SAW, kena ada dalam diri kita. Kalau kita jenis tuan-tuan, cukuplah sekali kita ajak, dia tak nak, sudahlah, tak kuasa aku. Kita lah tuan-tuan, wallahu alam lah kalau tuan-tuan jenis penyabar. Jadi tuan-tuan yang dimuliakan, Nabi SAW dia ada sifat begitu. Maka Allah Ta'ala kata apa? Kamu jangan berduka cita, kerana kamu diutuskan bukan untuk alaihim hafizah, bukan kamu nak pelihara mereka ni supaya mereka tak melakukan kesalahan. Kamu dah dakwah, dia tetap nak buat dosa, dia tetap nak kufur, kamu tak boleh buat apa dah. Bukan kamu nak jaga dia sampai, nak pastikan sampai semua manusia masuk Islam, beriman pada Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan yang dimuliakan Allah, ini hiburan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, surah An-Nisa ayat 80. Baik, ketaatan merupakan salah satu jalan yang dapat menjaga manusia dari pelbagai penyelewengan. Kata pengarang tuan-tuan, taat ini adalah satu jalan yang dapat nak jaga manusia daripada menyeleweng, daripada terpesong. Taat. Bila mana ada ketaatan, kita takwa kepada Allah ni tuan-tuan, bertakwa kepada Allah di mana sahaja kita berada. Takwa.
Maka adanya ketaatan, tuan-tuan, dia jaga manusia daripada menyeleweng, daripada melakukan dosa. Menjaga manusia daripada kepalsuan, menjaga manusia daripada kesesatan. Kepalsuan dan kesesatan. Seseorang itu tidak akan sesat atau menyimpang kecuali dari suruhan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata pengarang, manusia ni dia tak akan sesat. Manusia ni dia tak akan menyimpang. Kecuali dia ni, tuan-tuan, maknanya kalau dia betul taat perintah Allah, taat suruhan ajaran Nabi sallam, dia tak akan sesat. Dia berpegang. Nabi sallam bersabda, taraktu fikum amraini, aku tinggalkan kepada kamu dua. Yang pertama kitab Allah, iaitu Al-Quran. Yang kedua adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau berpegang dengan dua ni, tuan-tuan, tidak akan sesat selama-lamanya. Baik, agama kita adalah agama ketaatan. Allah SWT berfirman, ini Allah Ta'ala berfirman tentang golongan Yahudi. Golongan Yahudi yang sesat, yang menyimpang, yang kufur. Apa sebab, tuan-tuan? Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 15 dan 16. Ya ahlal kitab qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfuna minal kitabi. Wahai ahli kitab, sesungguhnya telah datang kepada kamu rasul kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menerangkan kepada kamu banyak dari keterangan-keterangan dan hukum-hukum. Nabi SAW, tuan-tuan, berada di Madinah. Ada golongan Yahudi. Banyak Yahudi ni. Yahudi Bani Nadir, Yahudi Bani Khuraidah, Yahudi Qainuqa. Yahudi-Yahudi ni. Yahudi-Yahudi ni, tuan-tuan, Nabi SAW yubayyinu lakum katsira, dah terangkan kepada mereka ni banyak. Daripada apa? Daripada keterangan-keterangan dan hukum-hukum, terang kepada mereka. Dan mereka mengetahui, tapi mereka tak taat. Dia bukan tak tahu, dia tahu, tapi dia tidak taat. Malah dia kenal Nabi SAW. Dalam kitab Taurat dan Injil, mereka sembunyikan hukum. Antaranya hukum rejam bagi orang yang berzina. Dia dah nikah, kemudian dia zina. Az-zanil muhsan. Dia dah nikah secara halal. Ada suami, ada isteri, kemudian dia berzina. Hukum dia rejam sampai mati. Kemudian Yahudi Nasrani ni, dia sembunyikan hukum rejam sampai mati itu bagi penzina yang telah menikah secara halalnya. Kemudian disembunyikan juga ciri-ciri Nabi yang terakhir, iaitu Nabi SAW. Dia sembunyikan. Maka tuan-tuan, disebabkan tidak ada ketaatan kepada mereka ni. Betul Allah Ta'ala, ati'allah wa ati'ur rasul. Kalau Yahudi Nasrani ni, dia dah tahu dalam kitab Taurat tu benar. Ni Nabi SAW ini, sekian hukum-hukum. Kalau dia pergi memeluk agama Islam, selesai. Tapi dia tak. Dia ingkar. Malah dia menyembunyikan. Sembunyi pula. Tak cukup dengan sembunyi, dia ubah pula. Yuharrifunal kalima ammawadi'ihi. Yuharrifuna, dia ubah. Ini perangai Yahudi Nasrani. Jauhlah dia nak taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Baik. Keterangan dan hukum-hukum yang telah kamu sembunyikan dari kitab suci. Kuntum tukhfu mimma kuntum tukhfuna minal kitabi. Mereka sembunyikan. Mereka ubah. Macam mana nak taat, tuan-tuan, kalau hukum pun dia sembunyi? Sebab itu, tuan-tuan, siapa yang menyembunyikan, innal ladzina yaktumuna ma anzalallahu minal kitab. Siapa yang menyembunyikan apa yang diturunkan oleh Allah, wa yashtaruna bihi thamanan qalila, maka dia
wa yashtaru, dia beli dengan harga yang murah. Maknanya dia nakkan dunia, dia jual agama. Ulaika ma ya'kuluna fi butunihim illa an-nar. Dalam perut mereka tu ya'kuluna fi butunihim, mereka makan illa an-nar, api dalam perut mereka. Hati-hati tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan main-main dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu tuan-tuan, kita sebagai rakyat, kita tak dibebankan dengan amanah yang besar dalam melaksanakan hukum. Pemerintah ni yang menanggung, tuan-tuan. Pemerintah. Kita menanggung siapa yang di bawah kita. Anak, isteri kita. Kita sebagai wali, anak perempuan kita. Tapi kalau kita jadi ulil amri, maka banyak amanah-amanah yang Allah Ta'ala bebankan ke atas bahu-bahu para pemerintah, ulil amri ni, penguasa. Jadi tuan-tuan jangan seronok sangat dengan jawatan. Akhirat kelak tuan-tuan menjadi bebanan. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu, isteri dia tuan-tuan kata, abang ni khalifah, bagilah kat saya apa barang-barang kemas ke apa. Jadi Sayyidina Umar jawab apa? Aku nak selamat di hari akhirat kelak. Apalah sangat dunia ni. Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Tak jadi masalah lah tuan-tuan, jawatan tu tak apalah. Niat kerana Allah, niat nak tolong rakyat, niat nak amanah, nak laksanakan, tak apalah, pahala besar lah. Kita jadi khalifah di atas muka bumi ni. Cuma tuan-tuan kena ingat, kita akan disoal oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Wa ya'fu an katsir, dan dia memaafkan kamu dengan tidak mendedahkan banyak perkara yang kamu sembunyikan. Wa ya'fu an katsir. Sebenarnya Yahudi Nasrani ini banyak lagi perkara-perkara yang mereka sembunyikan, dan Allah tidak mendedahkan. Banyak lagi. Wa ya'fu an katsir. Kalau nak sebut satu persatu, banyaklah. Yahudi Nasrani sembunyikan, mereka ubah hukum-hukum Allah ni. Allah Ta'ala maafkan mereka. Qad ja'akum minallahi nurun, sesungguhnya telah datang kepada kamu cahaya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yahudi Nasrani telah datang kepada kamu cahaya kebenaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nur itu maksud dia apa? Al-Quran. Hidayah itu dah datang kepada kamu wahai Yahudi. Wa kitabun mubin, dan juga dari Allah dan sebuah kitab Al-Quran. Jadi Yahudi Nasrani dia tak taat. Dia tak taat kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ba yahdi bihillahu man ittaba'a ridwanahu subulas salami. Yang jelas nyata keterangannya, dengan Al-Quran itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya dan dengannya. Jadi tuan-tuan, ada Yahudi Nasrani yang memeluk agama Islam. Ada di kalangan Yahudi yang memeluk agama Islam. Maknanya tuan-tuan, Allah menunjukkan jalan keselamatan itu. Maknanya datang, qad ja'akum minallahi nurun, telah datang kepada kamu Al-Quran, nur itu. Maka dia memeluk agama Islam, dia terima Nabi SAW, dia iktiraf Nabi SAW sebagai Nabi yang terakhir yang diutus oleh Nabi SAW oleh Allah Ta'ala. Maka tuan-tuan, dia selamat. Jalan keselamatan serta kesejahteraan kepada sesiapa yang mengikut keredaannya dan dengannya. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nuri biiznihi. Tuhan keluarkan mereka dari gelap gelita kufur kepada cahaya iman yang terang benderang. Siapa yang ikut Quran tuan-tuan, maksudnya Allah keluarkan dia. Wa yukhrijuhum minadh-dhulumat, keluar daripada gelap gelita tu.
Gelap kegelapan ni apa tuan-tuan? Kukufuran. Kufur itu gelap. Zulumat. Kepada apa? Kepada cahaya yang terang benderang. Ilan nur. Maka ada Yahudi Nasrani yang memeluk agama Islam, dia beriman kepada Allah, mengikut ajaran baginda Nabi sallallahu, Allah redha kepada mereka. Biiznihi, dengan izin Allah. Mana tadi tuan-tuan? Dengan izinnya dan dengannya juga Tuhan menunjukkan mereka jalan yang lurus. Jadi tuan-tuan, biiznihi ni maksud dia dengan izin Allah. Kerana Allah yang memberi hidayah kepada sesiapa yang dikehendaki oleh Allah. Yahdi man yasha, Allah beri hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Wa yudhillu man yasha, dan menyesatkan siapa yang dikehendaki oleh Allah. Maka sebab itu tuan-tuan, kita ni tuan-tuan dapat salat, jadi orang mukmin ni sebab apa? Sebab Allah beri hidayah kepada kita. Dalam hadis yang bermaksud kullukum dhalun, hadis kursi, kamu semua sesat. Kamu semua sesat. Mintalah hidayah kepadaku, akan ku beri hidayah kepada kamu. Maksudnya tuan-tuan, kita semua kalau tanpa hidayah Allah, kita adalah orang yang sesat. Sebab itu banyak bersyukur kepada Allah Ta'ala tuan-tuan. Allah Ta'ala jadikan kita orang mukmin, orang Islam, orang yang menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa yahdihim ila siratim mustaqim, dan Tuhan menunjukkan mereka jalan yang lurus. Surah Al-Maidah ayat 15 dan 16. Baik, firman Allah Ta'ala, wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum min rabbikum, dan turutlah Al-Quran sebaik-baik panduan hidup. Wattabi'u ahsana ma unzila ilaikum, ikutilah, turutlah Al-Quran. Kenapa? Ahsana ma unzila ilaikum, kerana Al-Quran ni sebaik-baik panduan. Al-Quran sebaik-baik panduan, yang diturunkan kepada kamu dari Tuhan kamu. Ma unzila ilaikum min rabbikum min qabli an ya'tiyakumul azab baghtatan wa antum la tash'urun, sebelum kamu didatangi azab secara mengejut sedang kamu tidak menyedarinya. Jadi tuan-tuan, taat tuan-tuan, ati'allah wa ati'ar rasul, iaitu dengan segala isi kandungan Al-Quran itu tuan-tuan, kita turut, kita taat. Kalau tak taat, maka Allah Ta'ala akan azab. Ramai mana dah tuan-tuan umat-umat yang sebelum kita Allah binasakan. Diutus Nabi, demi Nabi diutus, mereka ingkar. Malah mereka menyombongkan diri. Akhirnya Allah binasakan mereka. Tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini banyak yang melakukan dosa. Banyak. Saya ada juga tuan-tuan kuliah subuh. Tak banyaklah, subuh mengantuk. Satu ke dua. Jadi di bulatan Pandan tuan-tuan, pukul 5 pagi, ramai orang. Rupanya baru keluar daripada disco. Bahasa lembut dia tempat istirahat, ataupun kelab malam, kelab night, terhuyung hayang. Itu nak kata apa tu tuan-tuan? Tak ada apa dalam tu, duduk goyang-goyang je, tak minum arak pun. Takkan kita nak sangka macam tu? Tak berzina pun dalam tu, saja duduk-duduk seronok-seronok, macam duduk kedai mamak lah. Jadi tuan-tuan, pagi-pagi tu tuan-tuan, saya ni ngantuk-ngantuk tu tuan-tuan, rasa hilang ngantuk. Kita pagi-pagi tuan-tuan nak pergi kuliah, nak solat subuh tuan-tuan, dia orang baru keluar daripada tempat tuan-tuan. Kalau ikutkan tuan-tuan, kalau zaman dululah, umat-umat terdahululah, kalau buat dosa macam tu, tak lama dah. Hancur dah tempat tu kan. Sekali kelab-kelab malam sekali dengan seluruh tempat tu habis. Allah azab dah.
Tapi tuan-tuan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita umat akhir zaman ini tuan-tuan. Ya. Allah Taala tuan-tuan beri peluang kepada kita. Kalau Allah bagi cash macam umat-umat terdahulu, habislah kita. Tuan-tuan, rumah yang dekat dengan kelab malam jenuhlah. Tempat-tempat maksiat, pusat-pusat hiburan, habislah kita. Hancur lebur kita. Sama ada dengan puting beliung, angin, taufan ke, ribut ke, hujan batu ke, api ke dan sebagainya, terbalik bumi ke, maka kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kerja amal ma'ruf nahi mungkar ini tuan-tuan tak boleh berhenti tuan-tuan, kena teruskan. Maknanya di mana sahaja tuan-tuan kita kena teruskan. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Takut-takut turunnya azab Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, kalau tak taat isi kandungan Al-Quran ini tak diamalkan, maka takut datang azab secara mengejut sedang kita tidak menyedari. Kita tak sedar, tiba-tiba datang azab Allah Subhanahu wa taala. Baik, barang siapa tidak mengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bererti dia menyiapkan diri dengan kerugian di dunia dan di akhirat. Orang yang tak ikut tuan-tuan ajaran Nabi sallallahu ni, dia rugi dunia dan akhirat. Akhirat rugi, dunia pun dia rugi tuan-tuan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, saya mendahului kalian memasuki taman syurga, dan benar orang selepasku kelihatan gelisah. Nabi SAW bersabda, Nabi SAW lah orang yang pertama yang akan memasuki taman syurga. Kerana Nabi SAW pesuruh Allah, kekasih Allah, Nabi yang terakhir, dia masuk, pertama masuk syurga. Dan benar orang selepasku kelihatan gelisah. Lalu saya berkata, wahai Tuhan, mereka adalah teman-temanku. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW masuk syurga, dah kita macam mana? Ataupun para sahabat Nabi SAW, selain daripada Nabi SAW, mereka akan gelisah, mereka akan bimbang. Ada seorang lelaki, dia kata kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, saya ni di dunia ni waktu Tuan masih hidup, boleh kita bertemu, boleh saya melihat Nabi SAW. Tapi di hari akhirat bagaimana keadaan saya? Jadi dia bimbang, dia pun nak juga di hari akhirat dia bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu cintanya para sahabat Nabi sallallahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu tahu bahawa umat ni akan gelisah. Nabi sallallahu tu dijamin syurga. Ataupun para sahabat yang telah dijamin syurga oleh Allah Taala. Kita ni tuan-tuan mesti kena ada bimbang, mesti kena ada perasaan risau, bimbang. Bagaimana keadaan kita tuan-tuan? Kucing pun masuk tuan-tuan. Allah SWT menjawab, sesungguhnya engkau tidak mengetahui apa yang berlaku selepasmu. Kemudian Rasulullah SAW berkata, menjauh dan nyahlah orang-orang yang mengganti syariat selepasku. Jadi tuan-tuan, Nabi SAW ni dia bertanya kepada Allah SWT, ya Allah, bagaimana dengan teman-temanku? Maksudnya bagaimana dengan umat-umatku, ya Allah? Aku boleh masuk syurga, kata Nabi SAW. Bagaimana dengan umatku? Maka Allah Ta'ala berfirman, wahai Muhammad, kamu tidak mengetahui apa yang berlaku selepasmu. Maknanya Nabi SAW menjawab, Nabi SAW kata apa? Jauhlah, nyahlah. Nyah ni apa tu? Bukan maknyah tuan-tuan. Belahlah, nyah engkau daripada hidup. Gitulah nyah. Dia tulis terjemah dia nyah tuan-tuan. Ataupun belahlah. Siapa orang-orang yang mengganti syariat selepasku? Syariat Nabi SAW. Itu tuan-tuan, selepas Nabi SAW wafat, Khalifah Khulafaur Rashidin, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, apa yang ditinggal Nabi SAW dia pegang. Siapa yang tak ikut dia perang. Dari bayar zakatnya ke, hukum apa jua hukum-hukum lah, perintah-perintah Allah,
yang tinggalkan oleh Nabi SAW, siapa yang bangkang, siapa yang tak nak taat, siapa yang tak nak laksanakan, isytihar perang. Nah, jangan main-main tuan-tuan. Kita hari ni tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah SWT, jauhlah kita dengan khulafaur rasyidin. Nah, jadi moga-moga tuan-tuan, seandainya adalah perintah-perintah Allah, ajaran-ajaran yang ditinggal oleh Nabi SAW itu kita tak amal dah hari ni. Sama ada pemerintah, ulil amri, ataupun rakyat biasa, ataupun kita dalam keluarga kita, dalam rumah kita, untuk diri kita sendiri, ada yang Nabi SAW perintahkan, Nabi perintah, Nabi suruh, kita tak buat, Nabi larang, itu yang kita buat, maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, maknanya kita ni tak layak menjadi umat Nabi SAW. Nabi kata apa? Menjauhlah, atau dalam hadis, laisa minna, bukan daripada kalangan kami. Pergi. Nah, bukan daripada kalangan kami. Maknanya bukan, tak layak untuk dapat keistimewaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi yang paling besar sekali menggantikan syariat. Seperti mana yang dilakukan oleh Yahudi Nasrani tadi. Dia ubah terus. Dia sembunyi kemudian dia ubah. Kita tak ubahlah, kita tak sampailah ubah syariat, tak sampailah menyembunyikan syariat. Tetapi pasti ada dalam hidup kita perintah ajaran Islam kita tak buat. Pasti ada. Memang kita serba kekurangan, tak sempurna. Maka banyak istighfar kepada Allah SWT. Moga-moga kita ni tuan-tuan layak menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, terbukti kejayaan adalah milik orang yang taat. Barang siapa derhaka, maka baginya kehinaan dan kekerdilan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, waju'ila dhillatu was-sagharu ala man khalafa amri. Dan kehinaan dan kekerdilan itu bagi sesiapa yang menentang perintahku. Nabi sallallahu bersabda, siapa yang ingkar ataupun menentang suruhan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka orang itu mendapat kehinaan. Hina orang yang ingkar perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hina dan juga kerdil. Was-sagharu ala man khalafa amri. Baik, berikut adalah contoh orang yang tidak taat. Lihatlah apa yang berlaku padanya dalam Sahih Muslim. Terdapat hadis yang diriwayatkan oleh Salamah bin Al-Aqwa radhiyallahu anhu, menyatakan seorang lelaki makan di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia menggunakan tangan kiri. Nice. Baik tuan-tuan, dalam Sahih Muslim, kucing pula tuan-tuan, iklan kucing. Dalam Sahih Muslim tuan-tuan, ada hadis yang diriwayatkan oleh Salamah ni. Ada seorang lelaki, dia makan di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia guna tangan kiri. Dia makan guna tangan kiri. Kerana sunnah Nabi sallallahu guna tangan kanan. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, makanlah dengan tangan kananmu. Seminit tuan-tuan azan. Jadi Nabi sallallahu kata kepada orang tu, makanlah dengan tangan kanan. Dengan nada angkuh lelaki itu menjawab, saya tidak boleh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyanggah, tidak, kamu boleh. Tiada sesiapa pun yang melarang kita makan menggunakan tangan kanan, kecuali kesombongannya. Jadi orang yang makan tangan kiri ni kata dia tak boleh. Nabi sallallahu kata semua orang boleh makan tangan kanan, melainkan orang yang sombong. Maknanya orang tu orang sombong lah. Maknanya Nabi suruh makan tangan kanan, dia tak nak makan.
Ya. Apakah yang berlaku selepas itu? Tangannya menjadi lumpuh dan tidak dapat mengangkatnya lagi. Itulah akibat penentangan dan tidak taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam Sahih Muslim, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan rajin carilah, kau ada kitab Sahih Muslim ataupun buka Syekh Google tu ke, cari Sahih Muslim, betul ke tidak kisah ni. Jadi tuan-tuan, tangan dia itu jadi lumpuh sebab dia ingkar suruhan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik tuan-tuan, kita beri laluan kepada azan. Allahu Akbar, أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله La ilaha illallah wa ta'ala ma'ati sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kesimpulannya tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, iaitu pentingnya ketaatan kepada Allah Taala dan ketaatan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi kisah seorang yang dia makan guna tangan kiri, Nabi sallam suruh dia guna tangan kanan, dia sombong, dia tak nak guna tangan kanan, kemudian tangan dia lumpuh. Kemudian tuan-tuan, insya-Allah kuliah akan datang kita sambung tentang keingkaran umat Islam dalam peperangan Uhud.
Nabi SAW perintah pasukan pemanah di atas bukit ni jangan berganjak, duduk je situ. Nah, tuan-tuan maklum ikut peperangan Uhud. Jadi oleh kerana umat Islam dah menang, maka geng pemanah ni dia tengok dia nak berebut harta rampasan, dia turun juga, dia tinggalkan tempat yang Nabi SAW kata. Nah, geng pemanah jangan bergerak, duduk situ. Dia tinggalkan, akhirnya kalah, umat Islam kalah. Sebab apa? Sebab tidak taat kepada baginda Rasulullah SAW. Kemudian selepas perang Uhud tu kalah. Dalam sahabat ni ramai yang cedera-cedera ni. Nabi SAW menyeru, bersabda, siapa yang menyaksikan peperangan Uhud, maka hendaklah dia pergi keluar berjihad lagi. Sahabat pun pening, kita ni dah cedera dah ni, ajak perang lagi. Kalau ikut logiknya, ni tak payah taat dah ni mengarut dah ni, aku nak mati dah ni. Tak? Tuan-tuan baca kisah peperangan Uhud ni. Jadi walaupun dah cedera, dah kalah, kemudian misalnya ajak lagi berjihad, siapa yang menyaksikan peperangan Uhud, maka dia kena pergi berperang, maka semua kena taat. Seruan perintah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya kira cukup kuliah maghrib kita pada malam ni. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada salah silap, pasti datang daripada kejahilan, kekurangan ilmu saya. Saya minta maaf dengan tuan-tuan. Yang benar, yang sahih, semua datang daripada Allah SWT. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim wa li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.